Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi saya ucapkan sekali lagi kepada semua pembeli e-video Paul X yang bertajuk Bermula. Okey, di mana mungkin semua tertanya-tanya kenapa ianya dipanggil Bermula. Okey. So, dia ada sebab kenapa saya bagi nama Bermula ni sebenarnya untuk memudahkan semua penonton supaya dapat faham apa yang saya ingin sampaikan nanti. Okay. So, apa yang saya nak maklumkan, walaupun di dalam chapter 1 dan chapter 2 itu hanyalah basic, tapi ianya lah amat penting. Ada sebab kenapa saya kena terangkan berkenaan candlestick, what is forex, apa semua. Sometimes ada yang tak tahu, kita tak tahu semua yang membeli e-video ni ada mungkin yang baru nak trading. Okay. So apa yang saya nak dalam sebelum kita meneruskan pelajaran, cubalah barang siapa yang dah memang pakai teknik yang sebelum ni, apa je teknik, cuba letak tepi dulu, letak tepi untuk sementara ni dulu. Bukan buang, sebab itu adalah ilmu. Kita kena sentiasa hormati ilmu, kita simpan dia dulu dekat almari, sebab benda tu nanti akan berguna juga. Okay. So apa yang saya nak adalah semua sekali dalam keadaan tenang, relax, belajar dengan relax, tenang. Okay guys, relax. Okay, jangan ada negatif-negatif, apalah susah lah apa semua. Memang untuk berjaya ni susah, tapi yang paling penting dalam hidup ni adalah progress. Okay, progress. Kalau tak nak ada progress, pandai-pandai faham-faham lah. Okay, so yang penting relax. Kita nak tahu apa yang chapter 3 ni yang kita nak belajar. Okay, chapter 3 ni sebenarnya more to entry. Saya akan explain di mana tempat nak entry dengan menggunakan support dan resistance. Dan lagi berbalik semula, support resistance ni pun basic, sebab basic ni sangat penting. Okay, tanpa ada basic jangan harap untuk pergi tempat yang lain-lain. Okay, basic ni betulkah kita sudah faham apa dia basic technical analysis ni, which is support resistance ni peanut butter lah dalam trading sebenarnya. Orang cakap memang ramai yang menggunakan this teknik. Okay, ataupun ianya adalah satu adat ataupun kewajipan untuk kita kena fahamkan what is the support and the resistance. Akan tetapi, adakah betul kita faham support resistance ni? Kerana bermacam-macam kefahaman tentang support resistance ni. Saya tak mengatakan yang saya punya support resistance ni adalah betul. Akan tetapi, apa yang saya telah postmortem, apa yang saya telah kaji sebelum ni, dari pengalaman saya mengajar, belajar, trading selama 8 tahun ini. Okay, saya ingin kongsikan apa yang saya punya kefahaman. Sebarang teguran saya terima dengan hati terbuka. Bolehlah kontak saya jika ada apa nak tegur lah, sekiranya penyampaian saya ni terlalu kasar ataupun terlalu menyimpang ke apa semua, saya terima teguran tuan-tuan semua. Okay, yang penting kita kena positif ya. Alright. So, before kita meneruskan ke support dan resistance, okay, apa yang saya nak bagi tahu adalah kita kena amalkan zikir ni ataupun formula ni. Kita akan pakai formula ni sampai bila-bila. Okay, dan formula ni sangat wajib untuk di-apply dalam trading. Okay, so yang pertama iaitu breakout. First, zikir dia adalah breakout. Selepas berlakunya breakout, kita kena cari pullback. Dan last kali baru kita entry. Okay, setiap satu persatu ini haruslah ada di dalam kita punya trading. Kena ada breakout dulu, baru ada pullback. Kena ada pullback dulu, baru kita entry. So maknanya kita tak boleh melompat terus pergi pullback. Kita kena ada breakout dulu. Dan lepas breakout tu selesai, barulah masuk ke pullback. Lepas pullback tu dah ada, barulah kita entry. Dan di dalam entry pun ada syarat-syaratnya. Setiap satu persatu ni, breakout, pullback ni,
kita kena fahamkan dulu. Dalam trading ni cuba fahamkan. Relax, fahamkan. Okay, satu persatu. Belajar ni kena tertib satu persatu. Oh, kenapa dia ada ni? Kenapa dia ada breakout? Kenapa dia ada pullback? Kenapa dia entry? Dia sebab semuanya. So, kena ada kefahaman. Okay? Bukan nak terus-terus, okay, ni. Okay? Okay? So, now. Sekejap. Okay. Apa dia breakout? Okay, apa dia breakout? Kalau saya bagi tahu ada orang melihat breakout itu seperti ini. Yes. Ini pun dipanggil breakout. Okay. Ini pun dipanggil breakout. But tak semestinya ini sahaja breakout. Breakout ni pun boleh dipanggil strong push. Strong push ni maksudnya setelah berlaku kenaikan, okay, setelah berlaku kenaikan, dia contoh macam ni . Ini pun dipanggil naik dan berlakunya permulaan jatuh ataupun strong push. Setelah naik ada strong push untuk sell. Okay, ini pun boleh dipanggil sebagai breakout. Setelah berlakunya cantik kenaikan, tiba-tiba dia datang satu candle sell. Okay, ini pun boleh dipanggil breakout. Okay, sekarang ni kita dalam topik breakout. Okay. So now, selain daripada breakout, ini pun boleh dipanggil, breakout ni pun boleh dipanggil as a reversal. Okay, lepas ada kenaikan, sub, berlakunya reversal. Okay, faham? Dan breakout ini pun juga boleh dipanggil as a, selepas berlakunya ni pump, kejatuhan, ini pun boleh dipanggil a market mover. Apa dia market mover ni? Penggerak. Dalam trading ni kita kena tahu di mana penggeraknya, siapa yang menggerakkan market ni. Sebab penggerak market ni kita perlukan. Breakout ini kita perlukan sebab ianya adalah market mover. Sebab ianya lah yang menentukan direction. Oh, macam contoh sekarang ni, dia sideways. Tapi tak ada market mover. Kita tak tahu mana satu market movernya. Belum ada. Berlaku kejatuhan. Breakout. Keluar daripada zone ni. So, ini pun boleh dipanggil a market mover ataupun breakout. Breakout ni ketika namanya pun market mover juga. So, kita tahu. Okay. Minat pada untuk sell. Sekarang ni market minat untuk sell. So, breakout ini bukan hanya kita tahu basic of breakout yang macam ni je. Okay. So, breakout ni kira macam contoh. Naik. Berlakunya kejatuhan. Okay, ini pun boleh dipanggil a breakout ataupun a strong push ataupun a market mover. Kita nampak ni ada pergerakan yang kuat untuk minat untuk turun. Okay, it doesn't mean bila ada turun ni terus turun kita nak sell. Bukan, kita belum masuk lagi ke bab entry. Sabar. Kita kena fahamkan apa dia maksud breakout ni. Okay. Dan selepas berlaku kenaikan kan ada reversal, breakout. Ini pun boleh dipanggil breakout ni. Okay. Faham? So contohnya macam di sebelum kita boleh apply tu chart. Okay. Contoh macam di sini. Naik, dia berlaku. Oops. Gitu. Okay, berlakunya kenaikan dan berlakunya kejatuhan. Okay. Sideways, berlakunya kejatuhan.
Okay, nampak di situ. Candle biru tu. Berlakunya kejatuhan. So, ini pun dipanggil as a breakout. Cuba kita pakai contoh sekarang ni, saya pakai iPad sebenarnya untuk memudahkan untuk kita nampak apa dia breakout ni maksudnya. Okay. Pop. Berlakunya reversal. Ini pun boleh dipanggil reversal. Ini pun dipanggil market mover. Oh, selepas sideway ni dia minat untuk turun. Okay. Faham bah. Okay. Kita berbalik semula. Mana ni? Macam mana bos? Ya. Pullback. So what is a pullback? Okay. Apa dia pullback ni? Okay, selepas kita tahu breakout, kita masuk ke topik pullback. Dan apa dia pullback? Pullback ni dalam erti kata lainnya adalah discount. Apa lagi? Retracement. Okay. Yang kita buat ni adalah jual dan beli, guys. Jual dan beli. Di mana jual dan beli ni kita dah buat hari-hari kat kedai. Kita menawar. Betul tak? Okay. So, kita pun kena fahami what is pullback ni sebenarnya. Mana pullback yang valid, mana pullback yang discount yang valid. Contoh apa dia maksud pullback ni? Contoh maksudnya macam ni. Bila harga tu mahal, naik, harga dah mahal. Bila dah harga mahal, janganlah nak terus nak buy lagi, nak beli. Harga sudah mahal. Okay? Faham tak? Harga tu sudah mahal, korang nak beli lagi. Agak-agaklah sikit. Okay? Betul tak? Ini memang sebab dalam trading ni is more to emotion ataupun psikologi. Bila dah nampak harga naik, bagi tahu kan, alamak aku tertinggal lah, akulah apalah semua nak bersedih-sedih lah dalam ni. Okay. Harga mahal ni biarlah dia jalan dulu, tunggulah dia bagi diskaun, bagi murah. Tunggulah dia bagi retracement, tunggu dia bagi pullback. Semua ni nama yang sama je, tiga-tiga ni. Okay, cuma brand-brand lain-lain lah. Okay, macam kasut semua sama je. Bentuk semua sama, semua brand-brand lain-lain. Betul tak? Kan? So, bila harga tu sudah mahal di sini, janganlah cuba-cuba nak untuk buy at high price. Tunggulah dia bagi diskaun. Sedangkan dekat kedai lagi ada diskaun tag dekat atas. Contoh macam Fibonacci ada 20%, ada 50%, ada 61.8%, 70%. Semua itu discount tag. Kalau dalam kedai ada boleh discount tag, ada label discount tag dekat atas. Dalam trading pun ada juga. Dalam Fibonacci tu boleh pakai as a discount tag label. Betul tak? Okay. So, sama juga. Kalau untuk sell, harga jatuh. Harga sudah murah, anda sebagai penjual, anda lebih suka menjual di harga mahal. Akan dapat untung lebih banyak. Bila harga tu sudah jatuh murah, relax dulu. Jangan terus nak jual. Okay. Relax dulu. Tunggu dia bagi harga tu retracement. Bagi mahal sikit. Baru kita jual. Faham? Sama juga kalau harga tu sudah mahal. Tunggu dulu murah. Baru kita buy. Inilah tujuannya. Kita nak tahu di mana retracement ni akan berakhir dan memulakan penerusan untuk naik. Dan di manakah setelah berlakunya penurunan dan dia membuat retracement, pullback untuk diskaun, di mana kita nak tahu dia akan pengakhiran untuk dia untuk sell. Ini tujuan kita dalam trading, kita nak mencari retracement. Okay. So, bila ini sudah complete, pullback sudah complete, breakout sudah complete, pullback sudah complete, kita akan masuk bab entry. Dalam entry wajib juga bila dah sampai ke tempat tu kita kena ada confirmation. Okay. Kita ada kena confirmation, kita kena ada money management. Okay. Risk management. Okay. So, no confirmation, no entry. Walaupun ada confirmation, kita jangan terlalu yakin dengan confirmation yang kita ada ni. Kita perlu juga ada money management dan risk management. Okay, contoh. Money management, korang ada 100 USD. Berapa yang korang sanggup loss daripada 100 USD korang ni apabila korang masuk korang masuk dalam ini Bigo kawan saya. Okay, saya pakai iPad dia. Lek le.
Okay. So gurau-gurau. So macam saya, kalau saya I'm willing to lose 10 USD. Okay, kita set stop loss 10 pips. TP 30 pips. So kita bahagikan lah. Kita willing to lose 10 pips, maknanya jarak 10 pips ke, contoh sini nak buy kan, nak buy, dia sampai sini kita buy, so kita pasang stop loss lah. Stop loss dia jarak dia 10 pip. Okay, so dari sini untuk kalau kena stop loss ni untuk 10 USD, kita kena divide berapa guns. Okay, maknanya kita kena pakai lot 0.10, which is $1 lah. So kalau sampai dekat 10 pips, dia akan hit menjadi negatif 10 USD. So we are willing to lose 10 pips. So maknanya kita lah tak adalah macam nak tinggalkan chart tu kita dalam keadaan resah, resah gelisah, berapa lah. Tapi kalau kita dah tahu berapa kita willing to lose, kita relax je, kita masuk entry, kita tinggalkan, set and forget. Okay, kita bukan nak trading ni nak tengok chart hari-hari, kita banyak lagi komitmen dekat luar. Okay, syok ke kalau hidup dalam keadaan stres? Kita macam dalam keadaan takut hari-hari, nak trade dengan takut. So bila kita dah set berapa yang kita willing to lose, kita boleh tahu berapa yang kita nak korbankan dalam kita punya capital. Okay, faham? So now breakout, pullback, entry. So ini adalah part 1 sebelum meneruskan ke support dan resistance. Kita akan sambung di part yang kedua.